عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله. الحمد لله. الرحمن مالك إياك نعبد اهدنا الصراط الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ni kita sambung balik bacaan kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 7, iaitu sambungannya dan sabda Nabi. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa, faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Dibuat jagaan hadis ni ada khabar dah. Dari khabar bawah tu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Baik, kita tengok dulu terjemahan sepitah lalu, kemudian kita tengok catatan dan notah. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasa. Tak faham tu. Kena tulis sikit dah. Tulis, cari kertas kosong ke ruangan kosong, tulis. Di dalam hadis ini, tulis gitu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap atas jalan tasbih, dipanggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap atas jalan tasbih. Nak faham isi kandungan hadis, dia kena faham dulu apakah yang dikatakan tasbih. Tasbih ni kalau kita mengaji di dalam ilmu balaghah, dia adalah tajuk perbahasan dipanggil bab tasbih. Yang pertama kita nak faham dulu tasbih ni bahasa kita Melayu panggil apa?
Kita maklum kalau suatu perkara yang bukan bahasa kita, kita berhajat sangat kepada terjemah. Betul Pak Akeh? Nah, kalau kita orang Melayu cakap bahasa Melayu, kita boleh faham. Tapi kalau sekira bukan bahasa kita, kita berhajatlah kepada terjemah. Jadi sebut kata tasbih. Tasbih bahasa Melayu panggil apa? Tasbih ni bahasa Melayu kita panggil menyerupa. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dipanggil menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ni dalam adat resam orang Melayu, orang Melayu ni terkenal dengan budi pekerti dan keindahan bahasa. Zaman Pak Akeh masa masuk Minang orang Pak Akeh, ada patung tak? Ada patung? Dah dalam ti siap patung tu betul dah. Ingatkan zaman Pak Akeh ada patung dah. Mari rombongan tu ada seorang hak jumpa patung tu. Dia biasa dengar tak orang mari Minang juga. Lepas tu balik dah. Balik keluarga perempuan tu tanya, apa hajat kemari? Jadi balik laki ni royak, hajat kemari ingin memetik bunga di taman. Dengar kata-kata. Kalau orang faham, bunga di taman tu dia menyerupakan bunga di taman tu kepada siapa? Kepada perempuan. Kalau ada faham kau, dia kata ada banyak di belakang rumah. Ayam Muna pun ada pakai kutik. Atau tak faham. Jadi orang Melayu cakap dak menyerupakan dak bunga, dak menyerupakan bunga tu bagi seorang perempuan. Jadi kita nak faham kata tasbih ni ialah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu perkara yang lain. Dalam ilmu balaghah kita nak buat tasbih ni, dia ada rukun dia. Rukun tasbih. Kalau tak cukup rukun ni, dia tak panggil tasbih. Jadi kita nak menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dia kena ada 4 rukun. 4 rukun, bukan rukun semayang, bukan rukun zakat, bukan rukun puasa, rukun tasbih. Dia ada 4. Yang pertama, dia kena ada musyabbah. Musyabbah. Kalau terbabah masuk hospital buat lapang. Ni musyabbah dipanggil. Nanti gapo kita khabar musyabbah tu, gapo kita khabar musyabbah. Ejelah guna-guna apa? Eje kod Melayu ke Tamil, India, Keling, kod Bandar lah. Asal sebut bunyi musyabbah. Jangan dengar tak? Okey, musyabbah. Dengar musyabbah. Musibah tu ada ipo Pak Akeh, ada pamang ada. Musyabbah satu kita buat lagi. Yang kedua dia panggil adat tasbih. Adat tasbih 2. Yang ketiga dia panggil musyabbabih. Musyabbabih. Yang keempat dia panggil wajah syabah. Pak ada. Dipanggil musyabbah. Yang kedua adat tasbih. Yang ketiga dia panggil musyabbabih. Yang keempat dia panggil wajah syabah. Orang Melayu ni kalau dia nak royak seorang tu buah lajak, dia royak gua ni. Dia orang kita, dia kata seorang budak tu buah-buah lajak, dia royak gua ni. Dia kata mu ni macam kera. Dengar? Tengok royak kita. Mu ni macam kera tengok. Lepas tu orang dia royak gitu, mu ni macam kera, dia nak royak benar-benar.
Orang ayat kata buah lajau. Sehingga dibandingkan kata seperti kera. Itu dia panggil apa tu? Itulah panggil tasbih. Cuma kita nak faham apa itu musyabbah, apa itu adat tasbih, apa itu musyabbabih, dan apa itu wajah syabah. Baik, dengar molek. Musyabbah ni bahasa Melayu kita panggil benda yang kita nak buat banding. Benda yang kita nak buat banding, itu dia panggil musyabbah. Tulis molek kebab dalam hadis ni susah cari mana musyabbah, mana musyabbabih, mana wajah syabah, susah cari dalam ni lagi. Kan sudut geliat sangat. Panggil musyabbah benda yang kita nak buat banding. Satu dipanggil musyabbah. Yang kedua dia panggil adat tasbih. Apa adat tasbih? Dipanggil alat untuk buat banding. Alat untuk buat banding. Yang ketiga dia panggil musyabbabih. Apa musyabbabih? Benda yang kita buat banding dengan suatu perkara yang lain. Ingat tak? Ingat tak? Kalau dia ingat pun anggap sajalah bapak ingat. Tak ada masalah. Dengar dulu. Sebab benda baru biasa dia dah. Benda baru ni dia berhajat kepada dengar, perhati molek. Sebab masa kalau kita sekolah sekalipun ilmu baru dak ngaji ilmu kimia kali pertama faham tak? Dak teraya agak hati kepok kepala faham. Mana raya agak makan masa dulu nak faham. Begitu juga bila kita mengaji suatu ilmu ni biasa dia dah benda baru. Bila benda baru ni agak kalau kata tak faham tu, biasalah benda baru. Cuma bila benda baru ni agak dia berhajat kepada tulis, dak kepada dengar, kepada perhati. Kalau tidur dah sok narah dah. Baik. Yang ketiga dipanggil musyabbabih. Apa musyabbabih? Benda yang kita nak buat banding dengan suatu perkara yang lain. Yang keempat dia panggil wajah syabah. Apa wajah syabah? Jalan pada pihak serupa dan sama. Sebelum nak faham hadis ni, kena faham dulu contoh mudah-mudah. Contoh mudah-mudahnya kita rayak gini. Kita rayak Muhammad seperti singa. Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti singa. Kalau kata badak kan tak kuat hati, ambil singa senang. So, Muhammad seperti singa. Dalam contoh tersebut dia ada musyabbah, dia ada adat tasbih, dia ada musyabbabih. Cuma tugas kita sekarang nak klarifikasi. Bahasa sekarang panggil klarifikasi, bahasa kini klarifikasilah. Bahasa standard nak menentukan mana wajah, mana musyabbah, mana adat tasbih, mana musyabbabih, mana wajah syabah. Baik, hati molek. Dalam contoh tadi Muhammad seperti singa. Mana yang dikatakan musyabbah? Musyabbah, apa musyabbah? Benda yang kita nak buat banding. Sekarang benda apa yang kita nak buat banding? Benda apa? Muhammad. Maka Muhammad tu dipanggil dalam ilmu balaghah bab tasbih dipanggil musyabbah. Musyabbah. Tak, kalau syaibah barangkali awet usuk barangkali. Syaibah barangkali musyabbah. Muhammad tu dipanggil musyabbah. Apa musyabbah? Benda yang kita nak buat banding. Seperti dia panggil adat tasbih. Alat untuk buat banding. Seperti
Ingat seperti kalau ada perkataan seperti seumpama, tu dipanggil adat tasbih, alat untuk buat banding. Adapun singa tu dipanggil apa? Musyabbabih, benda yang kita nak buat banding dengan suatu perkara yang lain. Jadi sekarang selagi tak ada wajah syabah jalan pada pihak serupa, dia nak buat tubik wajah syabah ni, kita kena itah di singa dengan di mamak tu. Kita di singa satu sifat yang ada juga di mamak. Sifat ke apa? Berani. Tu. Jadi kita royak sifat di singa tu dan ada juga di mamak apa? Berani. Jadi mana wajah syabahnya? Wajah syabahnya ialah pada pihak berani. Jadi orang boleh royak mamak seperti singa. Warna yang boleh buat banding mamak seperti singa tu. Walaha nak kira mamak bukan natak ni orang tu. Warna boleh buat banding seperti singa, nak royak ke apa? Nak royak pada pihak berani. Pada pihak berani. Tu contoh mudah-mudah dalam hadis ni. Innan nazara ila mahasinil mar'ati. Manakah yang dikatakan musyabbah, manakah yang dikatakan adat tasbih, manakah yang dikatakan musyabbabih, manakah yang dikatakan musyabbabih, wajah syabah. Tengok diterjemah. Diriwayat sini bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasa. Stop sampai situ. Sampai situ dikomplit pak. Ada musyabbah, ada adat tasbih, ada musyabbabi, ada wajah syabah. Mana musyabbah baik? Cuba kabur hak mana semusyabbah dalam contoh ni, dalam hadis ni, mana musyabbahnya? Abang royak nyesal ke mari malam ni, tak pasal nanya. Ingatkan mari ustaz royak saja ada kadang-kadang soal ke mana musyabbah. Terang je salah kan kena nyutling ke sekolah tak tahu. Jujur jawapan dah. Baik kita kabar senang. Tak takut tanya acak aku dak hari. Di alham ni gini surah bala. Duduk depan tu masalah. Contoh mari duduk depan sekali contoh. Tanya sekali tak hari dah. Tak hari dah ya gitu nyakit. Sebab tu kalau di masjid ke wali duduk belakang sebab duduk depan. Sebab takut demam. Tanya sekali demam dak hari pas bila-bila dah. Sebab tu surah agak dak kita ibarat ustaz cakap seorang senang gitu Maknanya apa ni? Kita belah kanan ada orang. Dah belakang tidur baik kita jangan mata cakap berang. So, tu. Baik kita khabar nah. Manakah yang dikatakan musyabbah? Musyabbahnya ialah bahawasa memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Ayat tu dipanggil musyabbah. Bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan tu dipanggil musyabbah. Ni bukan huraian lagi, baru nak khabar mana musyabbah. Tu musyabbah. Seperti itu dipanggil adat tasbih. Anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis tu dipanggil musyabbabih. Kalau habis tutup kita balik. Tu habis di musyabbabih. Adapun pada sangat segera membinasa tu dipanggil wajah syabah. Okey, dengar molek.
Nabi menyerupakan pandang pada tempat yang elok pada tubuh badan perempuan, Nabi banding seperti anak panah beracun pada iblis. Tu kena orang panggil apa tu? Nabi cakap tasbih. Baik, baru kita pergi cara satu persatu. Itu cara kita nak tentukan manakah musyabbah, mana ada tasbih, mana musyabbabih, mana wadah syabah. Tengok di sini sahaja cukup membuktikan ilmu hadis bukan ilmu terjemah dan boleh faham dengan akal sendiri. Tu tak so. Tapi orang hari ni jini berahi. Orang jini berahi beli kitab hadis, kemudian dibaca hadis, dia terjemah, dihurai sendiri-sendiri. Memang jadi subur dalam masyarakat kita. Jadi kita pelik kok orang yang pergi berahi sangat nak pergi baca kitab hadis. Ngaji dengan apa dia kitab hadis? Tak tahu ngaji apa dianya. Nah, cuma bahaya. Hadis ni tak boleh kita faham sendiri-sendiri. Baik, tengok huraian dia. Nabi kata bahawasanya memandang. Siapa memandang? Memandang ni bahasa kita kok tengok. Siapa tengok? Tulis situ, yakni oleh seorang lelaki. Bahawasanya memandang. Siapa yang pandang, siapa yang tengok tu? Kena takdir sikit, oleh seorang lelaki. Pandang ke apa? Tengok ke apa? Kepada tempat. Tempat tulis itu yakni anggota. Anggota yang elok. Ni kena ada huraian, ada notah. Apakah yang dimaksudkan dengan anggota yang elok? Apakah yang dimaksudkan dengan tempat yang elok? Tulis itu. Maksudnya ialah memandang kepada juzuk-juzuk dan bahagian anggota perempuan. Memandang kepada juzuk-juzuk dan bahagian anggota bagi perempuan. Titik situ. Nak tanya Ustaz, kalau pada tubuh perempuan tempat yang paling power sekali mana? Power sekali. Pada tubuh badan perempuan tempat yang paling elok, paling comel, paling power ranger mana? Punggung. Astagfirullahaladzim. Asuk, ada tahaki juga so. Ada tahaki juga dah. Nak buat apa ni dah. Tu. Dah nah. Tamu nanya, gua nak nanya dan nanya jahat jawapan. Nah, nedik bai ni. Nedik ni. Ana kalau Pak Hakim mana Pak Hakim? Mana? Astagfirullahalazim. Hebat saya seorang ni. Hebat. Gitulah. Tapi nak wayak bukan hak tu saja. Nota lagi sambung bang. Sama ada tempat yang elok, sama ada tempat yang elok atau tempat yang tidak elok. Tak kira. Bukan nanti tengok tempat elok baru kata haram. Tak rasa. Kalau tengok pada tempat yang tidak elok, mana? Celah tiap haram. Tak boleh ke orang panggil? Baik, sama lagi nota. Maka semuanya itu haram dipandang. Sama ada tengok pada tempat yang elok atau tempat yang tidak elok, maka semuanya haram dipandang. Ada dah orang dengar cerita, tengok lubang hidung orang puang sting, ada tak tengok? Ada orang panggil, tapi haram ke tak? Nisbah lubang hidung orang puang bukan tempat yang elok tu. Sudah tak tahu? Tapi dia gok naik erang gitu.
Tetap diharamkan. Tengok lebay tu orang perempuan. Baik, sama lagi notah. Bukan tertentu hukum haram itu, bukan tertentu hukum haram itu dengan menilik tempat yang elok sahaja. Bukan. Bila kita haram tengok pada tempat yang elok, bukan tertentu pada tempat yang elok sahaja baru boleh kata haram. Tengok punggung haram, tengok tiak dok kan gitu. Itu nanti tempat yang elok. Panggil sama ada tempat yang elok atau tempat yang tidak elok, kesemua haram dipandang. Baik, tetapi sama lagi notah. Tetapi Nabi sebut tempat yang elok di dalam hadis ni. Sebab apa Nabi kata memandang kepada tempat yang elok? Sebab apa Nabi sebut tempat yang elok? Kerana sama lagi notah. Kerana hendak menyatakan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Kerana hendak menyatakan kebiasaan berlaku pada manusia, menilik kepada tempat yang elok, dan tempat itulah menimbulkan syahwat dan fitnah. Tu pada kata tempat yang elok, yakni anggota yang elok. Memandang kepada tempat, yakni anggota yang elok daripada tubuh perempuan, daripada tubuh perempuan. Baik, tubuh perempuan, perempuan mana? Tulis pula situ. Daripada tubuh perempuan, yakni tubuh perempuan yang ajnabi. Kenapa ajnabi tu? Kalau adabi hak masuk sok kambing tu. Ajnabi ni orang panggil tubuh perempuan yang asing. Tubuh perempuan yang boleh nikah kahwin dengan kita. Kalau adik kita, mak kita, dia panggil mahram. Mahram, orang yang haram kahwin nikah dengan kita. Kalau orang panggil adik, anak pak aking, masalahnya anak jiran, dia panggil perempuan yang ajnabi, perempuan yang haram nikah dengan kita. Jadi hak raya anggota yang elok daripada tubuh perempuan, yakni tubuh perempuan yang ajnabi. Adapun kalau tengok tubuh perempuan yang mahram, haram tak sok? Tengok hak mak kita, tiap mak kita haram tak? Hak mak kita rajin mak dia aja nak pakai kemaratung masak. Dia duk ngucap gitu nenek. Nampak tiak dah. Tu tengok haram. Dok warga mahram kita. Nampak? Hak dak alih tiak bini jiran kita. Hak dak alih. Nak betul faham. Kerana bini jiran kita dipanggil perempuan yang ajnabi. Bila perempuan yang ajnabi, kita pergi tengok dah pada tubuh perempuan yang ajnabi dah, tu haram dah. Tengok bini orang alih. Biasa kalau ditengok bini orang, tengok dia. Tak soalan pagi. Dah ada kau ni penyakit berahi tengok bini orang. Ada tak bang? Ada, tengok dia. Kenapa benda tak laku? Mana? Tu spesifik sikit mana?
Set soba ke ada pisting ke ring mana? Oh. Spoiler. Nah, anak ayat kau ni. Tu jenis mana tu? Dipanggil haram tu. Sebab apa? Memandang pada anggota yang elok pada tubuh perempuan. Dia sok gini, 5 orang lelaki lain jawapan. Betul tak? Tanya dia mana? Tanya dia mana? Mereka kaya ayuh kamu lagi. Nak ayah sungguh di 5 orang lelaki 5 jawapan tu. Nah, tu. Abang dia dah. Kabur lagi. Mana bang? Anggota yang elok pada tubuh perempuan. Mana bang? Suka ada jawapan. Ada. Ustaz suka kabur lah. Sama macam enggak. Nak royak. Nak royak apa tu? Nabi royak memandang pada anggota yang elok pada tubuh perempuan, yakni tubuh perempuan yang ajnabi, tubuh perempuan yang halal nikah dengan kita tu. Sama lagi banotah, maka ini haram semata-mata. Tengok sahaja tubuh perempuan yang ajnabi, sama ada sting dok sting, haram semata-mata tu. Kita nanti naik erang syahwat dok. Tengok semata-mata tubuh perempuan yang ajnabi pada anggota yang elok, yang comel, haram semata-mata tengok dah. Tak kira naik syahwat ke dok. Kalau kira kita tu gak, bukan kata tengok siap sekodeng gitu Jangan main dah ni. Tu. Allah subhanallah, masya-Allah. Kita ni dak banyak kalau kita kira mata suti Allah nisbah 2 ti mata Tuhan wi pinjam. Kita duk tengok betih, duk tengok peha apek Cina dah. Banyak mana tu? Amoy kena amoy. Anak orang Cina jarang dia pakai kain baju kurung. Sebab skirt dia pendek tu, tengok mana betih dia tu, power tengok gitu. Dah, kita tengok peha amoy anak orang Cina tu. Nak royak bukannya baru tengok, sejak dia remaja ke tu. Betul tak? Pahlen ni. Kalau kita kira mata kita ni duk berdosa tu pula lama duk berdosa. Bukan sehari dua, puluh tahun duk berdosa. Baru 2 ti mata. Kalau buat kira 2 ti mata lah, nisbah dosa nak balik ke akhirat, cukup tak nak masuk neraka? Cukup mbeng tu tu royak rasa duk koya rasa baik apa jahat situ kitanya. Sungguh kita ni kadang-kadang bila kita berpenampilan pakai piyah, pakai baju Melayu, memanglah kita rasa kita orang baik tak gitu tu. Batu kata Allah nani dak gida surah sungai buaya naga apa ke mati setengah udang dan tengok bagus bagus. Duk royak gitu tu. Berasa tak kita rasa aku rasa bagus ada rasa gitu. Tu royak rasa duk koya bagus. Nisbah mata 2 ti kita dengan Tuhan tu cukup royak kita orang jahat. Tapi nak buat guna jenis dak sedar diri tu tunggu macam kita sendiri pun alhamdulillah juga. Orang bang dah sambung semula dah, tergantung ayat orang panggil. Sambung semula nota dia lagi tu. Wallahu a'lam, sambung betul kata daripada tubuh perempuan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada lagi huraian.